Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, tadi kita dah tengok Boyle's Law dan Charles Law. So, sekarang ni kita tengok Universal Gases Law. Okey, sebenarnya Universal Gases Law ataupun hukum gas semesta. Okey, universal tu gases semesta lah. Okey, dia adalah kombinasi combine antara Boyle's Law, hukum Boyles dengan hukum Charles sebenarnya. So itu yang dapat P1 V1 per T1 yang saya suruh kamu hafal awal tadi sama dengan P2 V2 per T2. Kalau sambung 3 lah, P3 V3 per T3 dan seterusnya sampai nilai yang kita tak ketahui lah. Okay, so cuma dalam persamaan ni tidak boleh digunakan dalam keadaan wap air. Okey, dia hanya boleh digunakan dalam semua gas kecuali wap air. Okey, macam biasa, so P sama dengan pressure, so unit dia mesti kilopascal ataupun kilonewton per meter square. Boleh je guna. Dan satu lagi, volume V sama dengan volume M cube. M adalah mass kg. R adalah gas constant dan T adalah temperature, unit mesti Kelvin. Okey. Characteristic equation of state of perfect gas. So mana datang PV sama dengan MRT? Okey. So saya nak bagi tahu. So untuk GSIM GSIM M ni, apa saja berkaitan dengan M ni sebenarnya dalam termodinamik ada 3, iaitu M, iaitu GSIM tu sendiri, unit dia adalah kg. So M besar, okay, ni M besar adalah molecular weight ataupun berat molekular, iaitu unit dia adalah kg per kmol. Dan satu lagi nanti kamu jumpa dalam bab 3, M dot, M pakai toncet, M dot sama dengan kadar alir jisim, iaitu kg per S. Okay? So ini adalah semua yang berkaitan dengan M. Bila M je mesti ada kaitan dengan kg. Cuma dia berbeza dari segi M besar ke M kecil ke macam tu. So kita tengok pada sini. So M sama dengan N darab M besar. M kecil sama dengan N darab M besar. So N adalah numbers of moles, iaitu kuantiti mole, molar, yang mana kamu belajar masa sains. Setiap gas tu ada molar-molar dia. So kuantiti dia. So darab dengan berat molekular of the gas, iaitu unit kg per kmol. So kalau ditanya dalam soalan macam mana nak terbitkan N ni, dapatnya daripada sini asalnya. Okey, kuantiti molar darab dengan berat molekular. So kamu akan dapat M lah. Yang mana M ni juga kita boleh dapat guna formula ni, iaitu R sama dengan R null atau RO per M besar. So R adalah gas constant. Okay, gas constant ni adalah berbeza mengikut gas. Maknanya kalau dia gas nitrogen, dia punya R dia beza. Kalau gas dia oksigen, R dia beza. R dia ada tertentulah. Compare dengan R null, RO ni, ia adalah universal gas constant, yang mana nilai R null untuk setiap gas adalah sama. So ini kamu kena hafal lah. 8.3144. Saya yakin kamu tak boleh hafal sekarang, tapi bila kamu banyak buat latihan, insya-Allah kamu boleh hafal lah universal gas constant ni, iaitu R null lah ataupun RO. Okay, kita tengok soalan. .046 m³ of gas are contained in a sealed cylinder at a pressure of 350 kilonewton per meter square and a temperature of 47 degree of Celsius. The gas is compressed until the pressure reach 1.27 meganewton per meter square and the temperature is 85 degree of Celsius.
If the gas is assumed to be a perfect gas, determine, okay, the mass of the gas, M, unit dia kg, and the final volume of the gas iaitu V2, unit dia M cube. So diberi given R equal to 0.29 kJ per kgK. So dia bagi gas constant. Okay, untuk gas ni, perfect gas ni dia tak nyatakan gas apa. So dia dah bagi gas constant dia. So dapat soalan ni, first kali dapat soalan, apa yang perlu kamu buat adalah jangan panik. Okay, dah relax, tarik nafas. Okay, macam biasa, turunkan maklumat yang dia bagi. Okay, mula-mula kita tengok ni M cube. So V1 sama dengan 0.046 M cube. So dia bagi of gas are contained in a sealed cylinder. Dia beritahu dalam silinder yang bertutup pada tekanan P1 sama dengan 350 kilonewton per meter square. So tadi saya dah nyatakan sebelum ni 1 kilopascal sama dengan 1 kilonewton per meter square. So boleh gunalah unit ni. So and a temperature. So T1 sama dengan 47 degree of Celsius. So kamu kena tukarkan dia kepada Kelvin. So 47 tambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Okay. Seterusnya dia kata the gas is compressed. Okay. Gas itu telah dimampatkan sehingga tekanan mencapai, okay, so P2 sama dengan 1.27 meganewton per meter square. So dia dah kata kat sini dia tekanan tu mencapai 1.27 meganewton per meter square. So kamu kena tukarkan dia kepada unit ni lah. Kamu tak boleh masuk dalam ni sebab unit dia tak sama. So 1.27 mega ni adalah 10 kuasa 6, kilo adalah 10 kuasa 3. So kamu boleh darabkan 10 kuasa 3 kilo Newton per meter square. So dapat P2 1.27 kali 10 kuasa 3 kilo Newton per meter square. Dan seterusnya suhu mencapai suhu 85 So T2 sama dengan 85 degree of Celsius. So 85 tambah 273. So sama dengan 358K. Okay, nilai dia. Saya asingkan. So seterusnya given R. So R letaklah mana-mana, tak kisah. R sama dengan 0.29 kJ per kgK. So ini adalah data yang dia bagi. Okay, so apa yang nak proses dinyatakan tak? Okay, kat sini dia hanya cakap gas is compressed. So dia tidak nyatakan dia Boles atau Low atau Charles. So kamu kena guna macam formula biasa, iaitu tak muat. So saya letak kata kosong sini. Tak boleh. Okey, saya sambung kat sini lah sebab tak muat tadi. So data dia dah bagi, boleh rujuk tadi data dia mana. So boleh sambung. So kita guna PV sama dengan MRT. Okay. So rujuk pada data.
Okey. PV. Okay. PV sama dengan MRT. So, satu, bila dalam keadaan satu, 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 satu. So, semua ada, P1 ada, V1 ada. So, M dia tak bagi. Okay. So, kamu kena cari. So, R dia bagi. Dan T1 dia bagi. Oh, sebab soalan dia adalah cari mass. Sekejap Maaf. Okay. So, soalan dia mula-mula cari mass. Okay. So, dia dah bagi P. Okay. Okay, ingat bila pakai PV sama dengan MRT, bila kamu buat keadaan, tengok maklumat yang lengkap. Okay. Kalau lengkap yang data dia bagi dua, keadaan dua yang lengkap, kamu boleh guna dua, dua, dua. Kalau satu, satu, satu. Tadi kita dah check, dia satu lah yang lengkap untuk guna cari M ni. So, M sama dengan P1V1, ini bawa ke sebelah, per RT1. So, masukkan nilai. P1 dia bagi adalah 350. Darab V1 dia bagi 0.046. Per R dia bagi adalah 0.29. Dan darab T1 adalah 320. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.173 kg. So, itu untuk soalan satu lah. Dan seterusnya nak cari V2, gunakan, ada dua cara kamu boleh guna. Okay, satu kamu boleh guna tadi, PV sama dengan MRT. Yang kedua kamu boleh guna PV per T. Okay, ni dah. Seterusnya, okay, kamu boleh guna formula PV sama dengan MRT. Tapi sebab dia nak cari adalah dua, so kena guna dua semua. Okay. M dengan R adalah gas yang sama, so maklumat yang kamu boleh guna adalah sama. Dan satu lagi kamu boleh guna P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Okay. Ada dua cara kamu boleh gunalah. So, kalau nak guna yang ni, so V2 sama dengan MRT2 per P2. So, masukkan nilai tadi yang kamu dapat 0.173 darab R adalah 0.29 darab T2 adalah dia bagi 358 per P2 adalah 1.27 darab 10⁻3. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.01418 m3. Ataupun kamu boleh guna yang ni tanpa menggunakan ni lah. Okay, saya pakai warna. Sekejap Okay. So, guna ni P1V1 per T1
sama dengan P2 V2 per T2. So dia nak cari V2 sama dengan P1 V1 T2 per T1 P2. Bawalah darab silang kan. So kamu akan masukkan nilai P1 350 darab V1 0.046 darab T2 adalah 358. Ni boleh rujuk balik awal-awal tadi sebab saya tak boleh nak buat ke pusing-pusing. So T1 320 darab P2 adalah 127 darab 10 kuasa 3. So nilai dia sepatutnya hampir sama dengan jawapan yang itulah. Saya akan dapat, kat sini saya dapat 0.01414 m3. So dia yang sebelum ni adalah 0. Ni beza sikit je lah, hampir sama. Okay. Okay, so yang soalan seterusnya, sekejap Okay, soalan ni kamu boleh buat sendiri. Jawapan dia saya bagi kat sini. Okay, calculate the final temperature. So final temperature dia adalah final temperature adalah T2 sama dengan cuba. Maaf ya sebab ada masalah sedikit. So T2 sama dengan 1132.5 K ataupun 859.2 degree of Celsius. So carilah jawapannya. Okey, boleh buat. Okey, itu je. Nanti kita sambung specific heat capacity at constant volume dan constant pressure. Okey, terima kasih.